A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahu azim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tuan pencara majlis yang saya hormati, pengurusi, khususnya kepada ahli jawatan kuasa Surau Nurul Ikhlas, dan juga tak lupa pada tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya serta inayahnya, kasih sayangnya, maka pada malam ini kita dikumpulkan yang di surau yang cukup indah ini di atas nama tetamu Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menunaikan solat berjamaah. Kemudian ada pengisian, insya-Allah. Bukanlah nak kata saya kat depan ni seorang yang hebat, tidak, tapi sekadar perkongsian. Sebab saya tengok depan saya ni ramai lagi guru-guru lagi hebat daripada saya. Cuma apa yang ada pada saya pada malam ni, insya-Allah kita kongsikan. Mudah-mudahan di sana ada manfaatnya yang dapat kita ambil, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kalau kita tengok kita berada ataupun menjadi tetamu Allah, saudara-saudara kita yang lain masih lagi berada di jalanan, mungkin masih lagi dalam keadaan traffic jam, tak sampai rumah. Bahkan ada juga yang mungkin masih lagi bekerja. Dan ini kalau kita tengok kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ramai-ramai itu kita yang terpilih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam pertemuan yang dikatakan pertama kali ini, kalau nak kira tajuk general, tapi diminta untuk ceritakan sedikit berkaitan dengan integriti. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bila sebut integriti ni, ada segelintir manusia atau segolongan manusia bila sebut integriti dia jadi panas. Jadi panas. Dan tambah lagi yang datang bagi kuliah malam ni pula daripada SPRM. Tapi saya tengok tuan-tuan perempuan semua okey, cool kan. Biasa kalau panas tu, kalau dia SPRM takut tu adalah tu. Sama ada juga kita kalau kita bawa kereta tengok polis menggelabah, adalah kita tinggal lesen dan sebagainya. Tapi sebagai perkongsian tentang integriti, bukan nak fokus kepada integriti yang berkaitan dengan pejabat atau tidak. Itu di luar kita boleh cerita kan. Jadi banyak ceramah-ceramah kat luar cerita pasal integriti, apa dia integriti dan sebagainya. Cuma nak berkongsi dengan tentang perempuan di sini, istilah integriti ataupun siapa yang boleh berkongsi dengan saya, bila kat kalimah integriti itu mula popular di Malaysia. Asas yang kita cerita dulu, mula popular di Malaysia. Apa boleh tahu? Siapa tahu? Bila pajak mengeras rasuah, kalau timbulnya integriti dengan kerajaan, integriti timbul bila penguatkuasaan rasuah mula dikembangkan dan kepada kerajaan. Okey, terima kasih. Integriti ni dia ada Institut Integriti Malaysia, IIM. Integriti ni kalau tak silap di zaman pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tentunya integriti dah mula disebarluaskan ke dalam jabatan-jabatan. Dan sekarang ni di setiap kementerian atau jabatan kerajaan dia ada unit integriti.
Tujuan unit integrity ni untuk apa? Selain kalau kita faham secara generalnya adalah untuk memantau perlakuan kita bekerja ni mengikut arahan ataupun mengikut SOP dan sebagainya, kan? Nak ceritanya baru timbul sekitar 2004. Mungkin dah lama lah ada istilah atau perkataan dan sebagainya. Tetapi kita nak tanya balik, agama Islam ni dibawa oleh Rasulullah SAW bila? Dah berapa lama? 1436 tahun, dah lama. Adakah, soalannya adakah orang-orang terdahulu tidak ada integriti? Ada, kan? Cuma istilah dia. Kalau dikatakan dengan benda Rasulullah SAW, integriti Rasulullah SAW dah terang dan jelas, ada 4 sifat utama bagi Rasulullah SAW. Amanah, tabligh, fatanah, siddiq. Kalau kita nak ingat secara tengok urutannya FAST, F-A-S-T. F untuk fatanah, A untuk amanah, S untuk siddiq, T untuk tabligh, menyampaikan. Dan ini sebenarnya telah merangkumi integriti ini. Dan kalau kita katakan bercakap mengikut akademik, yang integriti ini kalau ikut ceramah daripada IAM dan sebagainya, dia kata amanah ini adalah sebahagian daripada integriti. Mungkin pemahaman dia agak berlainan dengan saya dan pendidikan saya. Integriti itu adalah sebahagian daripada amanah, kerana amanah ini merangkumi semua perkara. Jadi bila kita cerita tentang integriti, saya tak nak ambil yang kita kata di luar dan sebagainya. Asasnya integriti ini ialah, kalau dalam Islam kita digunakan nikmat terbesar, itu nikmat Islam, nikmat iman. Satu lagi ialah ihsan, kan? Berapa ramai orang memperkatakan tentang ihsan. Mahal ihsan, apa dia ihsan? Kita cerita tentang Islam, kita dah alhamdulillah dah Islam, automatik Islam mungkin. Kebanyakan kita termasuk saya ni, bila dah lahir saja automatik Islam. Berbeza dengan mungkin saudara-saudara kita lain, mungkin yang baru kembali kepada fitrah, umur 20 dia berminat dengan Islam, akhir yang tak nak bagi daya kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah. Nah, ini bukan Islam secara automatik, ada nilai yang tinggi di sana. Bila bercerita tentang ini juga, ibu-ibu ayah yang saya kasih sekalian, sebenarnya tajuk ni juga agak berat ya, integriti ni. Cuma kita santai-santai, jangan stres, sebab kita nak borak-borak, mudah-mudahan secara tak langsung kita borak-borak ini ada manfaat kita ambil. Kita ambil contoh satu cerita di zaman Sayyidina Umar. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kita apabila Sayyidina Umar berjalan, dia jumpa dengan seorang budak. Budak ni jaga kambing, gembala kambing. Kemudian dia tengok kambing dia banyak, dia tanya, dia beritahu, ya gulam, wahai budak, dia tanya kambing ni siapa punya? Budak itu kata, kambing ni Umar punya. Boleh tak kalau aku nak minta seekor? Ish, tak boleh, kata. Kenapa tak boleh? Nanti Umar marah. Umar tahu. Tak apa, sekarang ni kita berdua saja. Umar garanti tak tahu. Tak boleh tuan. Tuhan Umar tahu. Tengok betapa tingginya keimanan dan ihsan yang ada pada kanak-kanak tadi. Walaupun Umar tak ada, dia kata, tapi Tuhan Umar ada. Jadi kalau ini kita katakan istilah atau makna ihsan itu ialah anta ubudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kan? Kalau kita faham betul-betul konsep ihsan ini, dan kalau kita boleh sebatikan dalam diri kita, insya-Allah pergilah ke mana-mana sahaja, di mana-mana sahaja kita berada, diri kita akan terjaga dan terkawal dari melakukan perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita percaya Allah itu ada di mana-mana. Hari inilah tuan-tuan dan puan, katalah kita masuk pasar raya, kita pergi IOI Mall Putrajaya, siap kan? Pergi besar, cuba duduk di pintu depan, kita tengok clear, tak ada orang, kita korek hidung. Berani? Berani tak? Ha? Jadi tak berani lah. Malu kan?
Sebab kita tahu ada CCTV, kita nampak CCTV punya dah banyak CCTV. Jadi kita nak korek hidung pun kita pasal orang apa, ada yang nampak. Itu sebab kita nampak CCTV. Sekarang ni kita tahu Allah itu ada, Allah itu wujud, tengok kita, tetapi tahap keyakinan itu tidak sampai seperti mana kita berada dalam pasaraya ke, di mana-mana tempat yang ada CCTV, betul? Jadi di mana kekurangannya di sini? Sebab itu Allah SWT dalam nak bagi ganjaran kepada kita, kita tak nampak. Yang pahala dijanjikan, sebagai contoh kita solat berjamaah, berapa kali ganda kita dapat? 27 berbanding dengan solat sendiri. Kalaulah perkara macam ni berlaku, lepas solat tiba-tiba jatuh daripada langit RM27, penuh surau ni, penuh masjid, nanti pening orang kafir. Sebab petanda dia tengok kelemahan orang Islam pada waktu subuh. Kalau subuh ini, waktu subuh ni tak sama jumlah dia dengan solat Jumaat, maka kita tak apa, itu dia relax. Nak macam tu ke? Nak Allah Ta'ala bagi cash kan? Kena ingat balik. Kalau Allah Ta'ala bagi cash pahala, kena ingat setiap dosa kita buat, Allah Ta'ala bagi cash juga. Macam mana sanggup kan? Sebab itu Allah bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu ayah yang dikasih sekalian. Berbalik kepada ihsan tadi, integriti kita rasa nak sentuh, khususnya peringatan buat diri saya sendiri dan juga ibu ayah. Kita ini sebagai Muslim, sejauh manakah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai Muslim? Kerana kita ambil contoh solat tadi, baik dengan integriti tadi, nak contoh solat. Sebab semua hari ini solat, betul? Saya nak bawa satu masalah mungkin dalam berbangsa sama-sama. Berlaku kepada saya bila satu masa tu waktu zuhur nak pergi solat di masjid. Dan kita ingat pesanan guru, dia kata kalau nak solat, kalau boleh solatlah di sebelah orang yang alim, supaya kita dapat menumpang khusyuk orang alim tadi. Jadi biasanya dah jadi suatu bid'ah ataupun jadi satu lumrah di Malaysia. Kalau dah masuk masjid, kita tengok pakai jubah cantik, ada subah sebagainya, biasanya kita kata ke depanlah jadi imam. Betul Betul Jadi satu masa di masjid di luar Selangor, tengah bekerja nak solat zuhur, dah ambil wuduk sekali, kemudian sampai di dewan solat, saya nampak seorang pakcik dia tengok Allah Akbar. Ini mungkin itu bertumpang khusyuk dia. Jadi pun saya duduk sebelah dia, berdiri sebelah pakcik tadi solat. Kemudian dia terpeniklah niat zuhur, solat zuhur, kemudian Allahu Akbar. Tengah baca Fatihah, tiba-tiba dengar sebelah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, niat lagi, Salli pada Zuri, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Dah tak jumpa macam ni? Kenapa agak-agak was-was? Sebab itu kita disunatkan untuk baca surah An-Nas sebelum kita solat. Baik, bila kata macam tu, bila saya duduk sebelah, kita rasa macam terganggu. Sebagai harapan pertama kita nak tumpang khusyuk pakcik tadi. Tapi bila duduk sebelah tu, masa terganggu, jadi saya pun pandang pakcik, pandang buat macam tu. Batal tak solat saya? Batal tak solat saya? Batal? Confirm batal Kunci jawapan tu. Seorang sekali bila duduk macam ni, bila dah pakcik tu agak mengganggu, kita pandang, batal tak solat? Batal? Ibu-ibu macam mana batal? Teruk ni.
Tak apa, jawapan tersimpan. Kemudian bila macam dia tengok macam ni kan, apa? Yelah, dia tengok kita tendang macam ni, dia tanya balik apa? Kalau saya jawab apa, batallah solat kan. Kita pun senyumlah, masa tak berjaya ni. So saya berhenti dengan solat tadi, tanya pakcik, minta maaf nak tanya pakcik, sebenarnya pakcik ni sembahyang apa? Kenapa kau tanya pula? Dia kata, ni kan waktu zuhur, mesti dah sembahyang zuhur. Oh ya ke? Sebab setahu saya kalau zuhur sekali takbir, kalau 4 kali takbir solat jenazah. Kalau 7 atau 9 kali takbir, jadi solat masa tu pakcik. Ish, kau ni kata, kan zuhur ni sembahyang zuhur lah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, settle, hilang yang was-was tadi. Jadi kalau ada macam tu, try buat. Tapi kalau ada marah, tanggung sendiri. Yang pandai-pandai jawab lah. Tapi saya cerita ya, sama sekali dalam takbir, yang paling afdal adalah 2 harakat, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar tu dah lain lah. Paling tidak 6 harakat. Ini dia termasuk masalah niat ya. Nanti insyaAllah kita cuba ulas kalau ada masa nanti. Cuma saya tanya tadi, adakah batal solat saya? Sebab ini kata kita solat ni dah lama dah. Ibu-ibu ayah yang selain minta maaf kalau saya berkongsi benda ni. Kita dah solat lama, daripada kecil kita dah solat. Dari kecil kita dah solat. Tetapi rukun solat kita pasti tak ingat. Rukun solat ada berapa? 13. Alhamdulillah. Jadi kalau saya pandai tadi, batal tak solat? Solat tak batal, cuma makruh. Sebab apa tak batal? Di antara salah satu daripada rukun solat ialah istiqbal kiblat. Selain pada qiyam ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat siapa? Muka kita ke ataupun dada kita ni? Kena ingat. Sama juga kalau kita pergi umrah atau berhaji dan kita tawaf, kepala pusing tak apa, tapi kalau kita punya ni lari, bahu lari, maka habislah kita punya tawaf. Betul juga dengan solat. Tapi janganlah pula lepas ni, bila kita cakap macam tu, lepas ni datang sekali lagi, kalau ada rezeki tengok Allahu Akbar, senyum, senyum. Oh, letih lah. Tapi ni cerita ni, keadaan macam ni, kita solat, rukun solat ada 13. Kenapa saya cakap ini ibu ayah sekalian? Kita mungkin tahu Alhamdulillah, tetapi di luar sana ramai lagi masih keliru tentang rukun solat. Sedangkan dah solat dah lama dah. Jadi macam mana kita nak cerita ni? Inilah dia kita katakan integriti tadi kepada diri kita. Kalau kita ada integriti, ada kesedaran, kejujuran, amanah dalam diri kita, kita tahu kita tak mampu, atau kita tahu kita masih lagi faham dengan betul tentang solat, carilah guru, belajarlah, tanyalah kepada mereka yang tahu. Jangan kita letakkan diri kita bersama orang-orang yang termasuk dalam golongan Islam ikut-ikutan. Kita nak macam tu. Biasa dia, bila kita tahu rukun solat, orang tanya begitu-begitu sebagainya, asas dia rukun tu cukup, rukun 13 tadi, maka solat itu sah. Ya, sah. Ini asas kita dah biasa buat. Kemudian dalam solat kita ada satu lagi rukun yang kalau kita tinggal bacaan ini, surah ini, maka solat kita tak sah boleh. Suratul Fatihah juga dinamakan sebagai umul kitab, kan? Ini kita kongsi benda basic sebab saya nak kaitkan dengan kejujuran diri kita, integriti diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi yang lebih besar, kita mulakan dengan diri kita dulu. Sebab hari ini kalau cerita pasal integriti ke, cerita pasal amanah ke, buatlah khusus berkaitan dengan integriti dan sebagainya. Kebetulan saya pun ada sekarang ini berlangsung khusus smart integriti di Hotel Puteri Tanjung Keling, Melaka. Baru masuk tadi daripada KPDN KK. Daripada tadi habis 10.05 terus gerak ke sini tadi. Nah, ceritanya khusus dan ceramah dan sebagainya itu adalah sebagai wasilah. Tetapi yang lebih utama ialah asas dia, foundation dia mesti kuat daripada dalaman kita sendiri. Pernah kita terfikir kita ada anak, ibu ayah sekalian.
kita hari ni, minta maaf saya berkongsi benda yang realiti. Kalau salah tolonglah tegur saya. Anak-anak keluar pagi seawal 7 pagi, bahkan ada setengah, mungkin 6:30 ya. Keluar rumah pikul beg berat, dan balik rumah mungkin sampai 6:30 ataupun 7, ataupun maghrib pun boleh sampai rumah. Dia tengok boleh kawasan tak boleh cewek pun lewat sikit sampai. Keluar pagi balik petang. Sama tak dengan kita? Kita keluar pagi balik petang juga. Tapi biasanya kita keluar tak dalam pikul beg sekolah. Dan hari ni cikgu sama ada cikgu ke, ibu bapa ke, lebih fokuskan, lebih tekankan kepada anak-anak berkaitan dengan subjek itu mesti dapat A, belajar mesti pandai, mesti dapat nombor 1. Kalau exam 5A, kena dapatkan 5A. 10 mesti dapat 10. Tak cukup dengan balik sekolah waktu malam, bagi tuition lagi pada anak, kan? Bagi tuition pada anak pukul 9 sampai pukul 10 atau sampai pukul 11. Bahkan kalau anak-anak tak ada tuition, malam tidak buat homework bukan selai, bukan separuh muka surat. Kadang-kadang satu subjek tu 5 muka surat. Satu sehari tu ada 5-6 subjek. Kalau kita sendiri pun, kalau saya lah, saya jadi sendiri, saya rasa stres. Sebab dunia hari ini lebih mementingkan kepada keputusan. Keputusan. Jadi hasilnya, bila anak-anak ini membesar menjadi robot, minta maaf saya sebut, menjadi robot, kita mengeluh. Anak ini bijak tetapi tidak ada bijaksana. Atau kita kata pandai dalam belajar tetapi tidak bijak dalam menyesuaikan diri dalam keadaan. Apabila berada dalam satu majlis, adab bersama orang tua, adab bersama dengan orang yang lebih tua dan sebagainya, hilang. Sebab apa? Sebab kita nak anak kita percaya, tetapi kita lupa tanggungjawab utama kita sebagai ibu bapa. Apa dia? Anak itu adalah amanah kepada ibu dan ayah. Kita hantar ke sekolah betul. Kita dengan ceramah kalau kita bekerja untuk mendapatkan rezeki yang barakah. Kerja itu sebagai ibadah. Nak keluar rumah, niat saja aku keluar rumah ni nak cari rezeki halal untuk anak isteri. Betul tak? Pernah dengar kan? Ustaz-ustaz pun nak ajar macam tu. Tetapi pernah tak kita ajar kepada anak kita, anak, abang, anak ke, along ke, sebelum along keluar rumah nanti, ataupun sebelum along melangkah masuk kaki kanan ke pagar sekolah, tolonglah niat. Kan datang sekolah hari ini nak belajar, nak menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ada, kita mulakan pada hari ini. Anak-anak ini pergi sekolah, tugas dia belajar. Bila dia belajar, yang penting dia nak mempraktikkan ilmu yang dia belajar. Yang biasa saya katakan, beza tadi, kalau pergi sekolah semata-mata nak dapat keputusan, insya-Allah dia akan dapat keputusan, riset dan sebagainya. Tapi kalau tak dapat, ini menyebabkan mereka ni keras. Ibu bapa pun keras. Tetapi berapa ramai ibu dan ayah menangis kalau anak-anak tak pandai baca Quran. Maklumat yang saya terima hari minggu ni ada program juga di sekitar Putrajaya. Kepada sahabat saya di Masjid Nizam, dia kata sekolah menengah di sekitar Putrajaya, pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk membaca Quran sebanyak 60%. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, 60%. Bagi saya banyak. Saya tanya, betul ke Ustaz? Betul. Betul macam kita nak buat. Inilah kita nak gerakkan sama-sama. Kita mainkan peranan. Bukannya harapkan kepada sekolah saja, bukan harapkan kepada masjid saja, tapi kita semua ini ada peluang, ada ruang. Cubalah mainkan peranan kita sebagai Muslim tadi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila meninggalnya anak Adam itu, maka terputuslah segala urusan dia, melainkan 3 perkara.
Pertama sekali ialah sedekah jariah, sedekah jariah dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ini saham kita di akhirat, iaitu doa anak-anak yang soleh. Kalau kita hari ini, ibu-ibu ayah yang sebenarnya, macam saya katakan tadi, kita bawa balik dalam surah Fatihah tadi, dalam solat, kita solat tetapi rukun solat kita pun tak pasti. Dalam mendidik anak, rupa-rupa kita tak pasti. Apa sebenarnya kita nak didik anak kita? Bagaimana kita nak halalkan, kita bawa anak kita nak jadi apa? Hari ini tidak ada yang dapat menyelamatkan anak-anak kita ataupun diri kita sendiri melainkan agama Islam. Sebab itu berbalik apa-apa kau balik kepada asal dia, balik kepada agama Islam. Berintegritikah kita tadi dalam solat? Tamu tersentuh sebab Allah Taala sebut tadi, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan solat itu dapat mencegah diri kita daripada fahsya dan munkar. Tapi hari ini beberapa ramai yang solat masih lagi melakukan perbuatan fahsya munkar. Ini sebagai untuk renungan kita bersama. Sebab supaya kita jangan selesa kita kata kita Islam ni tak apalah, Islam kita solat, masjid, puasa semua dah cukup lah. Jangan. Kita ada tanggungjawab di keluarga kita dan juga masyarakat kita. Tak nak nanti bila berlaku macam ni, kisah seekor tikus, seekor ayam dan seekor lembu. Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi ada pada sebuah kampung, ada orang kaya di tepi bendang rumah dia besar sangat. Dan dia ada bela ayam, dia ada bela lembu. Dan bila duduk tepi bendang ni adalah binatang-binatang yang nak duduk sekali. Datanglah tikus ni menumpang rumah orang kaya ni. Lalu bila tikus ni datang, dia pun dah buat macam rumah dia sendiri lah. Dia rosakkan sana, dia makan padi dan sebagainya, sehingga menimbulkan kemarahan tuan rumah. Lebih-lebih lagi isteri tuan rumah. Jadi pada satu hari isteri tadi dia mengadu kepada tuan rumah, bang, dia kata, rumah kita ni banyak tikus ni, banyak barang-barang makanan kita rosak dan sebagainya. Jadi selaku suami yang soleh, bila isteri cakap macam tu, dia tak apa yang, jangan risau. Yang punya pasal, awak pergi ke pasar sekarang. Jadi suami dia pun pergilah ke pasar beli perangkap tikus. Bila balik daripada pasar, dia nak psycho. Kalau dia nak psycho tikus tadi, dia bawa, dia tak plastik, dia pegang macam tu je. Dia pegang macam tu, jadi tikus nampak. Tuan rumah tadi bawa perangkap tikus. Lalu tikus pun pergi cari ayam. Dia kata ayam. Oh ayam, dia kata. Sebab tak ada menyaut. Lepas tu ayam kata, ya, saya kenapa tikus? Aku datang ni sebagai sahabat sejati dan nasihat kepada engkau ayam, hati-hatilah. Sebab aku baru nampak tuan rumah kita tadi beli perangkap tikus. Jadi engkau berhati-hatilah, takut engkau ni jadi mangsa dia. Ayam pun kata, engkau ni tikus biar betul. Dah nama perangkap tikus, macam mana nak jadi perangkap ayam? Tak boleh pakai oleh kawan dia kata. Jadi tikus ni pun dia tak kecil hati, dia ada semangat istiqamah yang kuat. Dia cari kawan dia satu lagi, lembu. Dia kata lembu, dia kata, tadi aku nampak tuan kita beli perangkap tikus. Aku dah nasihatkan pada ayam, tapi ayam tak nak dengar. Jadi aku datang ni nak berkongsi benda ni dengan kau, agar kau berhati-hati, supaya kau nanti jangan jadi, atau jangan termasuk dalam perangkap tadi. Lembu pun pening lembu. Dia kata manusia ni kalau bandingkan bodoh ni, memang bodoh macam lembu. Rupanya ada lagi yang bodoh lebih daripada lembu. Dia kata tikus, kalau kau tengok perangkap ni besar mana, aku ni besar mana. Sekali aku pijak, perangkap tu rosak. Jadi tikus tadi kata tak apalah, kalau masing-masing tak nak dengar nasihat aku, tak apa. Jadi dia dengan cerita pada malam tu, tuan rumah pun tahanlah perangkap tikus di dapur dalam suasana yang suram. Jadi bila sampai tengah malam tu, tiba-tiba bunyi ketak. Perangkap dah mengena kan, dia dah mengena. Yang excited lah isteri tuan rumah, sebab dia dah lama dah geram nak tangkap tikus ni. Dia tu nak tengok tikus mana yang selalu makan makanan ni, merosakkan barang-barang terapun.
Bila masuk dia tengok, dia tarik yang perangkap tadi, tiba-tiba tangan dia dibantu oleh seekor ular yang sangat besar. Bila rapor tak kita, kata dong. Lalu bila sakit, dia menjerit, suami dia turun, dibawa ke hospital, dan alhamdulillah dapat diselamatkan, dan dia terpaksa masuk ward. Dan bila di hospital, biasalah hospital ni banyak katil kan ya. Kalau hospital duduk seorang-seorang, dia sunyi pula. Bila banyak katil ni, kita dapat berkenalan orang sebelah dan sebagainya. Jadi dia borak-borak, dia kata, orang sebelah katil dia kata, kalau di kampung makcik, kalau terkena gigitan ataupun dipatu ular di kampung makcik, kita buat sup ayam. Yang guna betul ni saya tak tahu betul ke tidak. Ini cerita ya. Jadi dia kata kalau di kampung makcik minum sup ayam, insya-Allah boleh hilangkan kesakitan akibat batu ular tadi. Lalu isteri pun borak dengan suami kata tak apalah, kita balik. Dia pun sembelih ayam. Nak beli ayam Pak Umar ada je. So suami pun sembelih ayam, buat sup, bawa ke hospital, bagi isteri minum. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu Taala, isteri dia sihat. Selepas beberapa hari di hospital, baliklah ke rumah. Bila balik ke rumah, suami ni pun borak dengan isteri, kata alhamdulillah Allah Taala panjangkan umur you. Jadi sebagai tanda bersyukuran, saya nak buat sedikit kenduri. Jadi kita sembelih lembu, kan? Sembelih lembu tadi. Tikus pun tengok, ikut tu datang dalam kampung, datang makan nasi lembu, lauk daging sebagainya, dan balik. Jadi lembu, tikus tadi tengok ya, itulah dia kata ayam dan lembu, aku dah nasihat tapi hang tak nak dengar. Moral of the story, nak kita tanggungjawab bersama, bukan kata individu. Hari ni kalau kita nampak, contohlah ada anak si fulan-fulan buat tak baik, kita tengok tak lagi anak-anak orang lain, bukan anakku, kan? Kalau dulu kita kata jaga tepikan orang, istilah sekarang ni kena faham betul-betul istilah jaga tepikan orang yang berkaitan dengan hal rumah tangga, berasa baik tidur, yes. Tapi kalau dalam keadaan macam tu, tolong tegur. Sebab apa? Kita takut nanti kalau budak tadi mencuri, dia tengok masuk rumah kita. Macam kes cerita tadi, walaupun asalnya perangkap tikus, tetapi sebab ayam dan tikus pun, ayam dengan lembu tak dengar, akhirnya memberi kesan kepada semua terkorban. Dia ada kesan kepada semua. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai Muslim, pertama sekali saya nak ulang, kita ada amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ambil amanah ini ketika kita berada dalam kandungan lagi, betul? Apabila kita berada dalam kandungan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Allah Taala tanya, tapi ini Tuhan kamu? Maka kita jawab, bahkan kami menyaksikan. Kemudian kalau kita perhatikan ibu-ibu ayah sekalian, kalau ada baby kat rumah ni, kenapa baby lahir tangan dia genggam? Pasal tak? Ibu-ibu ayah ni pasal tak? Ada tak kalau baby lahir tangan dia terbuka? Tak ada kan? Dan kenapa bayi yang dilahirkan dia menangis? Tak ada lagi bayi yang ketawa, gelak dan sebagainya. Bila bayi dilahirkan suara tak ada? Ada. Sebab mungkin dia terlekat sesuatu sebagai, bila tepuk-tepuk dia menangis. Ulama kata yang menangis itu kerana bayi ini tidak, setengah-setengah orang kata takut nak keluar sebab keadaan dunia yang agak kacau bilau. Duduk dalam kandungan dan perut itu aman, damai di alam kandungan. Tapi ulama kata bila bayi tadi dilahirkan menangis, menunjukkan bahawa bayi ini tidak sanggup untuk memikul amanah yang diberikan. Berat sangat amanah tadi. Sebab itu dia keluar tangan macam ini, menggenggam amanah. Kalau cerita bayi dilahirkan menangis, biasa. Kalau gelak, luar biasa.
Tapi kalau bayi bercakap sewaktu kecil, ada ke? Lahir-lahir bayi itu bercakap ada? Ada, istimewa kepada 3 orang bayi saja. Tak salah ada 3 orang. Pertama sekali ialah Nabi Isa AS. Yang kedua ialah bayi tukang sikat rambut Firaun siapa? Masyaitan. Ketika seorang-seorang kena campak dalam kawah yang panas kan. Dan yang ketiga ialah bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas keberkatan doa ibu kepada Juraj. Juraj. Berani yang cerita tu? Berani yang baik. Ibu-ibu ayah yang dikasih sekalian, hari ini kita bercakap, kita renung balik sebelum kita pergi kepada luar. Kita renung balik diri kita, keluarga kita. Sebab Allah Ta'ala menerangkan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu, daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita hari ini. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, tangan, kaki dan sebagainya. Kemana kita gunakan nikmat ini? Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Sebab kita yang di hadapan ramai mungkin berbeza apabila kita berada seorang-seorang. Hanya kita yang tahu. Kita pakai macam saya pakai jubah ke dan sebagainya. Tapi hanya saya kenali saya, tuan-tuan pakai macam mana, tuan-tuan puan kenal diri masing-masing. Sebab itulah perlunya integriti tadi, supaya kita pergi ke mana sahaja, kita ada di dalam hati kita keimanan yang kuat bahawa Allah itu ada di mana-mana sahaja. Kita cuba nak tanam ini. Yang kedua, asas yang kedua ialah hati kita. Pokok bangkanya daripada hati. Kita kerja, alhamdulillah, sumber rezeki yang halal. Kita disuruh mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Alhamdulillah kita dah dapat rezeki yang halal dan baik. Tetapi tak cukup satu saja. Kita dapat rezeki yang halal dan baik, di mana kita menyalurkan rezeki yang halal tadi. Kita tengok juga, kadang-kadang mendapat rezeki yang halal, kerja, bila dapat gaji, beli nombor ekor. Jadi kerja tadi halal, tapi kesudahan dia beli nombor ekor haram, kan? Jadi dia tengok juga sumber kita dapat halal, kemudian kita nak salurkan ke mana rezeki kita. Sebab itu tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, mungkin satu cerita lagi kita nak kongsi. Ini sebagai general lah, kita rojak-rojak sikit. Dah makan ke ni? Cerita pasal makan. Dah makan ke? Belum, patutlah nampak lesu semua. Makan kat rumah pakai apa? Pinggan. Pinggan ni nak kongsikan, dia ada 3 jenis pinggan. Dia ada 3 jenis pinggan. Katakanlah balik nanti kita nak makan, anak kita ambil pinggan, tiba-tiba terlebih pinggan yang bersih tadi, terlebih 1 ataupun 2. Kita nak letak mana pinggan itu, sama ada letak dalam sinki ke, atau nak masuk dalam kotak sampah ke, atau nak letak di rak pinggan yang dah bersih. Mana yang tak letak? Pinggan yang bersih tadi masuk balik dekat rak pinggan kan, tak perlu basuh dah kan, sebab dia dah bersih kan. Okay. Yang kedua, bila kita makan-makan, dah habis makan, pinggan kita kotor, kita nak buang dalam kotak sampah, ataupun kita nak letak di sinki untuk dibasuh, ataupun kita nak letak pinggan tadi terus ke rak pinggan. Cuci dulu. Betul kan? Okay. Cuci dulu. Biasa kat rumah siapa cuci pinggan? Cuci sendiri. Suami cuci. Alhamdulillah. Siapa makan, sendiri makan, sendiri cuci. Bagus kan? Ajaran orang dulu macam tu kan? Kita didik anak kita macam tu juga. Baik. Jadi nak cuci ni nak guna sabun Axion ke, Glow ke, apa-apa sekalipun terpulang. Hakikatnya ataupun tujuannya kita nak bersihkan tadi kan. Bila kita dah bersih-bersih dengan sabun, dah bilas dengan air, kemudian kita letakkan di
rak pinggan yang dah bersih. Pinggan yang ketiga, pinggan yang kita makan tiba-tiba maklumlah anak ramai, rumah meriah, pinggan jatuh pecah atau sumbing. Mari kita letak pinggan tadi. A, tong sampah. B, sinki. C, rak pinggan. Mari kita letak tong sampah. Pada pecah kan, tong sampah. Itu pinggan. Hakikatnya hati kita pun macam tu juga, ibu-ibu ayah sekalian. Hati yang bersih, insya-Allah terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati ini kotor, kita mati dalam badan Islam, sebab mengucap sebagainya, dan akhirnya kita akan masuk juga ke syurga. Cuma kita kena bilas dulu. Kita ni kena rendah dulu dalam neraka untuk dibilas dosa-dosa kita buat di dunia ni. Betul kan? Jadi bilas di neraka tu berapa lama? Wallahu a'lam, tengok kepada kesalahan yang kita buat. Jadi selepas dibilas di neraka, dah dibersihkan daripada dosa dan sebagainya, barulah dimasukkan ke syurga. Sama tak dengan pinggan yang kita dah makan tadi, kita dah basuh-basuh, baru letak kat rak pinggan. Yang ketiga, pinggan yang pecah ni, orang yang langsung tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir dan sebagainya, nak basuh dulu kan? Tak ada dah. Terus masuk ke sampah, terus masuk ke neraka. Alhamdulillah. Ada jumpa dengan seorang yang agak loya buruk. Dia kata, "Ustaz, saya ni bukan baik sangat," dia kata. "Tapi bila kena balik nak jadi baik pun buat apa?" Saya tanya, "Kenapa?" "Saya ada satu teknik untuk masuk syurga secara mudah." Tapi tuan-tuan puan jangan ikut teknik ini. Ini sebagai perkongsian. Dia kata, "Saya ni dah memang jahat. Memang malaikat pun tahu dah, kenal sebut nama saya, memang jahat tahap gaban, jahat tahap gaban. Jadi bila mati besok, malaikat nak campak saya ke neraka, digeram sangat sebab saya jahat, campak, terlebih campak ke neraka, terbias, terus melantun masuk syurga." Saya kata, "Kepala hantu kau." Masa dia fikir saya logik lah. Macam kita boleh batu kat air kan, jatuh. Tak ada macam tu tuan-tuan puan. Jadi orang ni, dia bercakap kadang-kadang dia ikut ilmu dia. Kalau dia belajar banyak, insya-Allah dia faham, lain. Kalau dia belajar sikit tu nak dapat ilmu lebih, lain dia. Jadi nak masuk syurga Allah Subhanahu Taala ni percuma. Tidak perlukan kepada bayaran. Nak buat jahat, kena bayar. Betul? Contohnya nak beli nombor ekor, ada duit, nak kena beli. Nak minum arak, kena guna duit juga nak ni. Nak masuk kelab-kelab, nak tu gini, kena bayar juga. Tapi tuan-tuan perempuan datang masjid, atau surau, dia kena bayar. Ada imam minta, ke ada Haji Alim tunggu kat bab itu, okay, sampai nak masuk sini, bayar ada? Tak ada kan? Pergi budak-budak agama, dia kena bayar. Apalagi tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Cerita iman Allah ini cukup besar. Cuma balik kepada diri kita lah, nak nilai balik diri kita. Kita tengok balik, cek balik diri kita. Sebab saya suka mulakan kepada diri kita sendiri, keluarga, bola masyarakat. Kalau kita nak cerita tentang yang hebat-hebat, ke angkasa dan sebagainya, boleh, mungkin orang lain akan ceritakan. Tapi saya lebih kepada, mungkin bidang saya kerja pun lebih kepada pendidikan macam tu. Nak tengok kepada anak-anak ini membesar, ada asasnya, asas agama. Ada asas agama. Kita takut nanti bila kita dah tak ada, anak-anak pun langsung tak ingat kepada kita. Apatah lagi nak datang ziarah kubur kita, sementara nak baca Yasin ke, nak baca Quran untuk kita. Pokok pangkalnya, kita hari ini memegang title anak, kita juga memegang title ibu dan ayah. Jadi contoh teladan anak-anak akan tengok kita, akan tengok kita. Sebab itu saya katakan tadi, integriti ataupun amanah tadi, kita kepada kita dulu, amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga suruhan apa yang disuruh,
kita tinggal apa yang dilarang. Ya. Contohnya bukanlah solat, kepentingan solat itu sendiri. Sebab saya baca tadi, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sikit saya nak tarik pasal solat juga. Di antara yang berlaku, mau tanya juga kenapa kita solat tetapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang mungkar dan fahsya ni. Pernah tak terfikir tentang perempuan? Agak-agak kenapa? Orang kata solat tak khusyuk, okey, itu boleh terima. Hari ni kalau dah kita dapat solat dengan khusyuk, alhamdulillah, itu rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk ni juga bermaksud fokus dalam solat. Kalau kata kita sembahyang isyak ni para nak khusyuk daripada Allahu Akbar sampai akhir, setakat hari ni dah susah nak jumpa yang betul-betul khusyuk. Tapi adakah kata kalau tak khusyuk tak solat lah? Jangan. Dia cuba untuk khusyuk. Dan perkara yang perlu kita jaga selain pada kita solat tadi, sebab itu dalam fiqh, bab utama yang pertama sekali kita belajar bab taharah. Sebelum kita masuk bab lain, bab bersuci. Hari ini kita solat alhamdulillah pakai cantik tamam. Allahu Akbar, kita dah rasa macam kita dah feel dalam solat tadi, dah khusyuk. Tetapi akhirnya solat kita nanti tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab masa wuduk tadi ada anggota ini tidak kena air. Maksud air itu tidak rata kepada tangan. Anggota wuduk ada berapa? Anggota wuduk ada berapa? Ini benda biasa kan? Sajalah anak-anak orang kata apa, kita nak bincang-bincang ni. Kita nak tengok orang tu tahu ataupun tidak. Sedikit pengalaman juga nak kongsi dengan tuan-tuan di sini. Pernah buat program bersama imam-imam di negara serantau Fosimas. Dan kita buat di Terengganu, di Bukit Keluang. Ada yang imam daripada Indonesia, daripada Brunei, Singapura, Kemboja dan sebagainya. Dan kita gunakan satu teknik malam. Kita buat juga yang style team building, tapi kita ambil daripada sunnah Rasulullah SAW. Biasa kalau setengah konsultan ke yang buat, malam tu dia ada aktiviti berhantu dan sebagainya kan, dia tidur lewat. Tapi sunnah Rasulullah tidur awal, bangun pun awal. Jadi kita praktikkan benda tu. Dan kita tidur awal, bangun seawal pagi pukul 3, kita jalan pergi tepi pantai. Dan kita buat camp mulai di pantai, tak ada pasir. Tapi tak bawa apa pun, tikar semua tak bawa. Jadi dia tanya, macam mana ni nak solat? Tikar tak ada, boleh solat tak? Boleh solat tak? Boleh kan? Bumi Allah yang bersih, jangan ada najis ya. Okey, solat. Kemudian di sinilah yang menjadi satu peristiwa saya kenal. Bila ambil wudu, kita dengar orang tu muntah. Sebab apa? Yang berwudu basuh tangan, kumur, air laut, bukan air biasa, air laut. Kumur tertelan muntah. Lepas tu ada orang lain kata, macam mana ni nak kumur ni? Ada kumur sikit. Sini kita tahu dari ilmu. Kita terus saja kita solat dah lama, wudu dah lama. Tapi dalam keadaan macam tu, nak kumur pun boleh kalau tahan dengan air yang masih tu. Ambil yang asalnya, yang wajib dia apa dia? Muka, tangan sampai siku, rambut, kaki. Siapa niat dan tertib tadi. Nampak kan? Satu lagi nak ceritakan bahawa di mana-mana sahaja kita pergi, bila masuk waktu solatlah. Jangan tunggu kita kena ada kain dulu, kena ada sejadah nak solat. Dan kita di Malaysia alhamdulillah kemudahan itu ada. Besok-besok mana tahu ada program dalam hutan ke, tiba-tiba masuk batu, tak ada solat ni sebab tak ada kain. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian,
Satu cerita mungkin penutup lah, kita santai-santai borak, kita minta secara mendalam lah. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita ambil sikit-sikit. Satu cerita tentang peristiwa yang ada atau berlaku pada seorang lelaki yang hati dia tidak tenang dalam hidup dia. Mungkin pernah dengar, jadi saya ulangkan. Seorang lelaki ini dia dah berumur 50 tahun lebih, 50 lebih. Alhamdulillah Allah dah bagikan dia rezeki yang banyak. Dia ada keluarga sendiri, dia ada rumah besar dan sebagainya. Dan Alhamdulillah dia pun menjadi ahli kepada masjid. Tetapi bila dah masuk 50-an, dia kata hati dia masih lagi tak tenang. Dia fikir-fikir, tak tahulah apakah menyebabkan hati dia tak tenang. Lalu pada satu masa dia teringat seorang ustaz kata, cek balik hubungan dengan Allah SWT. Dia dah cek balik, Alhamdulillah hubungan yang dia dengan Allah, okey, dia jaga solat dan sebagainya. Yang kedua, jaga hubungan dengan ibu dan ayah, terutamanya ibu. Jadi dia kenal-kenal balik, Allah Akbar. Rupanya ada dulu pernah berlaku suatu peristiwa sewaktu dia umur 17 tahun. 17 tahun, sekarang ni dalam 50 tahun lebih berapa? Zaman bila? Dah lama kan? Dia minta tolong ibu dia basuh seluar jeans dia. Dan tiba-tiba bila basuh, tertumpah kelorok, rosaklah seluar dia. Lalu terhamburlah kata-kata makian kepada ibu dia. Apalah ibu ni tak pandai ke ini pun tak pandai nak basuh dan sebagainya. Tapi ibu dulu dengan ibu sekarang mungkin ada kelainan sikit. Saya percaya kalau ibu sekarang, kalau anak cakap macam tu, terus naik tangan. Betul ibu? Betul tak? Tanya saya ikhlas lah. Kalau anak tu cakap macam tu, kenapa ibu ni basuh ni pun tak pandai, bodoh punya ibu sebagainya, naik tak tangan tampak. Tapi dalam cerita ni, ibu ni dia tahan. Dia tahan, menangis dalam hati dia nangis. Dan akhirnya anak dia pun besar, belajar sebagainya, dapat kerja. Sehingga saya kata tadi, bila dah besar, anak dia rasa tak tenang. Dia fikir dia buat keputusan balik ke kampung. Bila balik ke kampung, jumpa ibu dia bersalam ibu dia, ibu, saya minta maaf dengan ibu. Dia pun bernasib baik sebab dia masih ada. Saya minta maaf dengan ibu sebab banyak melakukan dosa pada ibu. Lalu ibu tadi kata, kenapa pula nak minta maaf? Bukankah kau balik tiap tahun? Dia minta maaf dengan ibu. Jadi anak tadi pun dia kata, sebenarnya ibu, mungkin ibu dah lupa. Mungkin ibu dah lupa. Benda ni dah lama sangat berlaku. Suatu saya umur 17 tahun, saya minta ibu tolong basuhkan seluar jeans saya. Dan tiba-tiba kelorok, tertumpah, rosak seluar jeans saya. Dan saya kata pada ibu, ibu tak pandai. Saya maki ibu, caci ibu. Lalu ibu tadi pun termenung, tunduk. Dia pun pegang tangan anak dia, wahai anakku, dia kata, lebih kurang cerita dia macam itulah. Wahai anakku, nasib baik hari ni kau balik, kau minta maaf dengan ibu. Mana mungkin seorang ibu boleh lupa, boleh melupakan kata-kata cacian nista pada seorang anak. Kita semua ni keadaan anak ni, mungkin kita terkesan. Kalau anak terkesan bahasa sikit pun kita terasa kan? Tapi kita mungkin tak cakap. Dan mana mungkin seorang ibu boleh lupa cacian yang luas daripada mulut anak sendiri. Nasib baik hari ini kau balik minta maaf. Kalau tak, ibu dah bertekad, ibu tak akan maafkan kau sehingga ibu mati. Allahu Akbar. Dan ibu itu pegang tangan anak dia. Dan ibu juga dalam tekad, ibu akan tarik tangan ini di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kata, ya Allah, campakkanlah ke anak aku ini ke dalam neraka kau, ya Allah. Dan aku tidak akan reta, tidak halalkan walaupun setitis air susu yang mengalir dalam tubuh anak ini. Allahu Akbar. Ibu yang sekalian, kalau sampai kena kepada kita macam tu, memang confirm hidup kita tak akan tenang. Hidup kita tak akan tenang. Selepas perhidang itu, ibu dia kata, tak apalah, ibu maafkan kau. Dan besok sebelum balik tu, sekali lagi pemuda tadi minta maaf dengan ibu dia. Ibu dia kata, mulai insan ini, ibu maafkan segala dosa-dosa kau. Jadi pada masa itulah dia terasa lapang sangat dada dia, rasa tenang setenangnya.
Kemudian bila balik rumah, dalam cerita ni dia ada 2 orang anak lelaki. Anak lelaki dia ni tak pernah makan bersama dengan dia, tak pernah tegur dengan dia dan sebagainya. Bila dia kata kalau dekat meja makan, dia tengah makan, anak dia tak ada. Bila anak dia makan, dia turun, anak dia bangun lagi. Macam mana perasaan kita? Ada anak, tapi macam tak ada anak. Tapi bila dia balik sampai rumah, anak-anak dia tadi berlari dapat dengan dia, salam cium tangan, minta maaf ayah, kami minta maaf ayah. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala dia kuasa. Bila kita buat baik kepada ibu dan ayah, Allah Taala akan pegang nanti anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Sebab itu kita hari ini ibu-ibu ayah-ayah, amanah yang besar kita pegang selain pada integriti, amanah dan sebagainya. Saya katakan tadi, kita ini khususnya lelaki ada amanah isteri. Isteri yang perlu dijaga, perlu dibimbing. Selangkah isteri ataupun anak perempuan keluar daripada rumah dengan menedahkan aurat, maka selangkah kita dapat kepada api neraka. Pada suami. Sebab wanita boleh masuk syurga tanpa lelaki, tapi lelaki tak boleh masuk syurga tanpa wanita. Faham kan? Biasa-biasa itu saya pun dalam kuliah-kuliah di tempat-tempat lain, saya ada yang tekan. Kita datang masjid surau, alhamdulillah. Kita ada kuliah, ada majlis ilmu, kita datang, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa, kalau ada kat rumah anak isteri kita ajak sekali. Kalau tak mampu ajak sekali, tak apa. Bila kita balik, ruangkanlah 4-5 minit, kita sampaikan kepada anak isteri kita. Sabda Rasulullah pun macam tu juga. Dalam khutbah terakhir, bila suruh sebarkan, sampaikan kepada mereka yang tak ada pada masa itu. Jangan kata kita hari ini kita ada jadi di masjid, solat pun kita jaga, kita rasa kita dah selesai. Jangan. Sebab bila kita melangkah kaki nak masuk syurga, ibu isteri pegang kaki kita, anak-anak datang, ayah, mana boleh yang masuk syurga seorang? Dulu ayah tak pernah ajar pun saya baca Quran. Dulu ayah tak pernah ajar pun saya berkaitan dengan agama. Isteri pun kata, abang dulu pergi mengaji, balik tak kongsi dengan saya. Abang tak pernah larang saya berpakaian dan sebagainya. Dan akhirnya kita ni lelaki bersuami ditarik, tak jadi masuk syurga, masuk neraka. Anak isteri kita masuk syurga. Kalau boleh kita nak masuk semua sekali dalam syurga, sebab syurga orang itu luas. Sebab itu saya tekankan kepada saya juga. Sebab saya buat anak tak ramai, 5 orang, tapi dia tengok pembesaran mereka dengan keadaan sekeliling, Allahu Akbar, baru terasa macam mana perasaan ibu dan ayah kita. Anak tak nak ke sekolah pun kita rasa, ya Allah, susahnya. Dulu kita macam mana lah ibu dan ayah fikirkan pasal kita, pasal adik-adik. Sebab itu asas utama dia, orang kata pasatlah, bagilah didikan agama secukupnya kepada anak. Jangan harapkan kita hantar ke sekolah, hantar pada ustaz, cikgu je, jangan. Mereka di sana di sekolah mengajar anak-anak kita, tetapi tugas kita, ibu dan ayah, mendidik mereka. Mendidik mereka. Sebab itu tak nak nanti bila anak kita besar, jangan kita kecil hati ibu-ibu ayah sekalian. Kalau anak kita sekarang kecil 10-20 tahun, anak kita balik rumah, balik kampung, tengok kita setahun sekali saja. Anak kita 20 tahun lagi, telefon kita mungkin hari raya saja. 10-20 tahun lagi anak kita balik, nak bagi duit 100 pun tetap tangan nak bagi pada kita. Masa tu jangan salahkan anak kita. Tengok balik diri kita sekarang. Sebab itu selain pada didikan, pesanan kepada anak-anak kita, kita nak tunjukkan contoh yang terbaik kepada anak kita. Hari ini kita ada ibu dan ayah, kita selalulah telefon ibu dan ayah kita depan anak-anak kita. Kita tunjukkan pada mereka macam kita layan ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan bila anak kita besar nanti pun dia akan buat benda yang sama. Dan bila kita balik kampung sebagainya, jangan kita kedekut untuk memberi kepada ibu dan ayah. Mereka ni tak akan minta, tetapi percayalah, tak pernah lagi orang jatuh miskin apabila dia banyak memberi kepada ibu dan ayah. Bahkan Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki dia apabila berbuat baik kepada ibu dan ayah. Mudah-mudahan kita harapkan anak kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disenari dengan Islam, bukan Islam ikutan, tetapi kefahaman Islam yang sebenar.
yang boleh menjaga diri mereka dan juga boleh memberi manfaat kepada kita apabila kita berada di dalam kondominium di bawah sana. Harapan kita macam itulah, doa anak yang soleh. Jadi minta maaf pada salah silap ketika bahasa dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan ini lebihnya ditujukan kepada saya sendiri sebagai kita tengok Islam ini berkembang, bukan atau kita katakan hari ini kita tak nak kita ni orang Islam menjadi fitnah kepada agama itu sendiri. Sebab itu saya sampaikan dalam masa sama, kita pun sama-sama berusaha. Mudah-mudahan kita semua ini ditempatkan, dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara kesimpulannya, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, kuntum khairu ummah, kita ini dijadikan dengan sebaik-baik ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada perkara yang baik dan mencegah kepada perkara yang mungkar. Itu peranan kita. Peranan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi ada benteng dia. Benteng itu nak bina dalam diri kita. Wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain dan tidak bukan antaranya melalui majlis-majlis ilmu, dan kita memperbanyakkan amal-amalan kita, baik yang wajib maupun yang sunat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sudi terima amal kita, insya-Allah. Jadi sekali lagi minta maaf ada salah silap yang pun tadi boleh, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.